Sound check, test. Assalamualaikum. Okey, siri vlog Hartanah pada malam ni kita nak cerita berkenaan dengan pengalaman klien. Klien saya yang satu masa dahulu dia dikenakan orang kata macam kena game lah dengan broker haram. Okey, ni kejadian ni berlaku di Johor Baru. Seperti sedia maklum, sebenarnya kalau macam kegiatan broker haram dengan bantuan lawyer, dengan bantuan peguam yang backup broker-broker haram ni memang banyak berlaku dekat Johor ni. Jadi kes ni lebih kurang cerita ni ialah berlaku dekat seorang husband and wife ni, dia dah bercerai lah. So dia orang dah bercerai. Mungkin saya rasa mungkin disebabkan sebab isu ni lah. Dia lebih kepada macam financial problem, dan sehingga kan melibatkan pinjam duit ke Along. So sampai rumah pun tergadai. Okey, kita kita cerita sikit daripada awal lah. So daripada awalnya cerita ni macam ni. Macam ex-husband ni meminjam duit nak kira berpuluh ribu lah. Saya rasa 20,000 ke 30,000 macam tu. Dia jenis malas bekerja, macam kerja pun sekejap kerja, lepas tu dah tak kerja. So tak ada stable income. So dia dah meminjam dekat Along ni, sampaikan satu tahap ya biasalah ada kena tekanan dengan Along kan. Kalau tak bayar memang dia gegar dekat rumah. Jadi disebabkan financial problem yang meruncing ni, dan menyebabkan si ex-wife ni merasakan diri dia, keselamatan dia agak terancam. So dia decide untuk divorce. So dia berpindah ke Negeri Sembilan. Okey, masa tu saya base sebagai pengguna tanah di Negeri Sembilan, dan saya kenal dengan ex-wife dia ni sebab menerusi masa tu dia call untuk suruh saya uruskan cari rumah sewa dekat situ. So saya tolong carikan rumah flat dekat Seremban 2 tu. So sampailah satu ketika tu dia dia minta advice lah berkenaan dengan penjualan rumah dia di Johor. So kisahnya apabila saya korek dia punya jalan cerita penjualan rumah tu, rupanya kita tengok detail rumah tu, sebenarnya dia boleh jual dengan harga lebih kurang 300,000 lebih lah macam tu, 300 something. Tapi apa yang menjadi masalahnya di situ, ex-husband dia ni, dia dah sign power of attorney, surat kuasa wakil tu kan. Dalam power of attorney tu tulis macam mana saya pun dah ingat lupa dah. Bukan power of attorney, silap macam okey betul power of attorney lah. Macam dia pun menurunkan kuasa. Bukan tak sorry, ni sorry saya pun dah ingat lupa dah. Cerita ni lama sangat. Dia dia sebenarnya authorization to sell je. Okey, dia macam kontrak menjual. Dia bagi kuasa untuk menjualkan dekat seorang ejen broker ni. Sebab rumah tu atas dua-dua nama kan. Jadi masa untuk dalam proses penceraian ni, dia kalau boleh nak jual lah rumah tu supaya nak split harta sepencerian kat situ. Tapi masalahnya tu lah, bila dia ejen tu dia dah lock harga tu 150,000 je. Maknanya dia kata dia dalam surat tu menyatakan owner bersetuju untuk menjual dengan harga 150,000. Maknanya dia hanya nak 150,000. Sekiranya terjual lebih daripada tu, lebihannya tu
owner tu tak berhak untuk claim. So tu cerita dia. So daripada 150,000 yang owner dapat tu pula, dia kena tolak pula duit yang dia pinjam daripada Along tu lah. Katalah 150,000 dapat jual, tolak 30,000, baki dia 120,000, barulah split antara husband and wife tu. Jadi yang ex-wife ni memang tak puas hati lah, sebab rumah tu memang secara logik memang boleh jual tu 300,000. So apa ni, satu lagi macam tanpa konsen dia juga kan, sebab rumah dua nama sepatutnya lah memang kena dua-dua sign lah. Jadi kes tu apa ni, agak jauh untuk saya nak involve pun. Siapalah kita kan, sebab kita perunding tanah je. Saya masa tu sekadar menguruskan rumah sewa dia dekat Seremban 2 tu je. Jadi apa yang saya boleh advise untuk dia yang ex-wife ni, untuk membuat tuntutan lebih tu, carilah mana-mana peguam hartanah. So peguam hartanah untuk tolong advice secara betul lah. Jadi macam daripada untuk kita halang sementara waktu ni, saya advice dia, pergilah berjumpa dengan pendaftar dekat sana, dekat pejabat tanah sana tu. Kita masukkan dulu caveat. Caveat ni supaya penjualan rumah tu kita boleh hold dululah, supaya kita dapat settlekan segala isu-isu yang berbangkit. Sementara nak nak cari lawyer untuk lantik nak fight hak dia semua tu. So mungkin memerlukan sedikit masa, modal dan sebagainya. Jadi sebagai perunding hartanah yang saya pernah belajar dulu, so untuk halang benda-benda ni untuk sementara waktulah, penjualan rumah tu kita boleh masukkan caveat. Caveat ni just pergi kat pejabat tanah, kita masuk ke isi borang untuk masukkan caveat. Nanti berjumpalah kalau dengan pendaftar tu, kalau di sekiranya kita orang yang berkepentingan dan dirasakan benda tu valid, dia pendaftar akan masukkan caveat lah. So caveat ni, kalau misalnya kata yang masukkan caveat tu caveat tu tak dicabar apa-apa, maknanya caveat tu dia berkuat kuasa selama 6 tahun. So penting caveat ni untuk kita hold dulu untuk penjualan rumah tu. Nak tukar nama semua isteri borang 16A semua tu memang sangkut lah, sebab dah ada caveat kan. Sebab lawyer sebelum sign SMP pun biasanya diorang akan buat caraian rasmi di pejabat tanah untuk memastikan tiada sebarang sekatan-sekatan. Contohnya caveat yang saya bagi tahu tadi. So sekiranya berlakunya ada caveat di situ, biasanya lawyer dia takkan proceed untuk signing SMP semua. Dia kena settlekan dululah. Okay, so sekian saja vlog kita pada malam ni. Sekadar perkongsian ringkas. Nasihat saya, tolonglah elakkan deal kalau berkaitan dengan hartanah ni. Tolonglah cari perunding hartanah yang berdaftar. Jangan pakai broker-broker haram ni semua, sebab mereka ni dia main langgar je. Dia kadang-kadang dia tak tertakluk kat mana-mana akta semua. Berbeza dengan perunding-perunding hartanah berdaftar ni, semuanya ditauliahkan oleh lembaga lembaga penilai pentaksir ejen hartanah. Jadi macam kami ni dah kena pergi kursus negotiator certification course 2 hari daripada pagi sampai petang untuk dapatkan sijil tu berdaftar. So kita ada lesen kita tu, kena pula renew setiap tahun, bayar lagi setiap tahun. So memang kami semua terikat dengan akta-akta yang terlibat, dan juga dengan standard. Kita ada standard kita Malaysian Estate Agent Standard 2020. Okay, so yang tu yang terbaru tu lah yang 2020 punya kot. Nanti saya kena check balik. So kalau ada sebarang pembetulan, boleh komen kat bawah lah, kat komen. Kita sama-sama belajar. So kalau ada salah silap ke, ada apa-apa sebarang
apa ni, fakta-fakta yang anda rasa boleh diperbetulkan, boleh letak dekat bahagian komen. Terima kasih kerana melihat video ini. Ini sekadar catatan apa ni, persendirian saya supaya satu masa akan datang mungkin saya boleh tengok balik video ni. Menulis diary ni malas. Jadi zaman sekarang ni kita buat video je, kita buat vlog je. Okey, assalamualaikum semua. Dan salam sejahtera, berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.